Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Binti Abdul Wahid, nombor matrik 248922 daripada UMJB. Ini membentangkan tajuk berkenaan dengan isu kesihatan di negara-negara membangun dalam bab 1. Okey, pengenalan bagi tajuk ini ialah negara-negara membangun dilihat lebih terdedah kepada kewujudan pelbagai penyakit kerana kekurangan pendedahan dan fasiliti kesihatan yang dihadapi oleh negara-negara membangun. Kedua, sistem kesihatan di setiap negara adalah merangkumi semua organisasi, institusi dan sumber yang boleh memberi kesan dan tindakan terhadap penyampaian aspek kesihatan. Yang ketiga, tujuan utama adalah untuk mempromosi dan memulihkan dan mengekalkan serta menambah baik tahap dan kualiti kesihatan. Yang keempat, konsep sistem kesihatan ialah usaha setiap negara untuk memainkan peranan penting dalam memastikan sistem kesihatan negara mereka mencapai kejayaan standard yang diperlukan. Bagi negara-negara membangun dari pelbagai sudut pandang, melalui rekod World Bank Open Data 2021, negara-negara yang memiliki taraf hidup, pendapatan, pembangunan ekonomi dan perindustrian kekal yang berada lebih kurang di bawah purata. International Monetary Fund iaitu IMF, terdapat 3 ciri yang dimiliki oleh negara-negara membangun atau developing countries iaitu pertama, purata pendapatan per kapita. Yang kedua, kepelbagaian barangan ekspor. Menurut IMF, jika ekonomi sesebuah negara hanya bergantung kepada satu-satu ekspor perindustrian sahaja, maka ianya bukanlah sebuah negara yang stabil. Sebagai contoh, di beberapa negara teluk, lebih separuh daripada kesemua aktiviti ekspor adalah terdiri daripada produk minyak mentah sahaja. Okey, yang ketiga, tahap penyertaan dalam sistem kewangan antarabangsa. Seterusnya, menurut MOWUSU 2001, negara-negara membangun telah mengalami pemerintahan kolonial yang mana mengalami kemunduran industri dan kekurangan kepesatan ekonomi dan tidak dimodernkan sepenuhnya. Okey, menurut Elizabeth Nutt, blog yang bertajuk Defining a Third World Country, ciri-ciri negara membangun boleh dilihat melalui pengukuran berdasarkan pendapatan kasar sesebuah negara. Yang kedua, melalui kebergantungan ekonomi kepada negara lain. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia yang rendah. Dan yang keempat, ketidakstabilan politik dan kekurangan hak-hak kebebasan sivil. Menurut Sarah McFarlane pula, iaitu kemiskinan bukan sahaja mengecualikan orang ramai daripada menikmati faedah melalui sistem penjagaan kesihatan, tetapi menyekat mereka daripada mengambil bahagian dalam keputusan yang menjejaskan kesihatan mereka. Sebagai contoh, mereka menghadapi kekangan dari segi dana ataupun kewangan. Jadi mereka akan mengambil keputusan untuk tidak mengambil ubat-ubatan di hospital ataupun di klinik-klinik yang berhampiran kerana mereka kekurangan kewangan. Jadi mereka mengambil keputusan untuk tidak membeli ubat atau membiarkan sahaja mereka dalam keadaan begitu, ataupun mengambil keputusan dengan membiarkan kesihatan mereka baik ataupun pulih secara alami. Okey, seterusnya lanskap kesihatan di negara-negara membangun. Menurut World Health Organization iaitu WHO dan United Nations Environment Programme iaitu UNEP telah membangunkan The Health and Environment Linkages Initiative iaitu HELI sebagai salah satu usaha dan inisiatif yang menyokong negara-negara membangun terhadap alam sekitar dan kesihatan. HELI memberi sokongan kepada penilaian perkhidmatan ekosistem alam sekitar terhadap aspek kesihatan dan kesejahteraan manusia.
Menurut kajian David H. Peter 2008, terdapat 4 dimensi yang diketengahkan berkaitan dengan faktor pendorong kepada masalah kesihatan. Pertama, iaitu dimensi kebolehcapaian geografi, iaitu jarak fizikal atau tempoh perjalanan dari lokasi penghantaran perkhidmatan kesihatan kepada golongan yang memerlukan. Yang kedua, dimensi ketersediaan ialah penjagaan yang betul kepada golongan yang memerlukan, misalnya seperti waktu operasi dan waktu menunggu dari pihak-pihak berkepentingan di dalam sektor kesihatan untuk memenuhi permintaan pengguna. Yang ketiga, dimensi kebolehcapaian aspek kewangan, iaitu hubungan di antara harga perkhidmatan kesihatan dengan keupayaan para pengguna untuk membayar perkhidmatan tersebut. Di samping itu, para pengguna juga harus dilindungi daripada kesan negatif dan akibat daripada kos-kos kesihatan yang tidak munasabah. Dan yang keempat iaitu dimensi kebolehterimaan, iaitu kesepadanan di antara maklum balas daripada pihak penyedia perkhidmatan kesihatan terhadap keadaan sosial dan jangkaan individu serta masyarakat yang terdiri dalam kalangan pengguna. Dalam aspek kesihatan di low and middle income countries, iaitu LMICs, boleh ditambah baik dengan menggunakan pendekatan yang pelbagai dan berbeza. Terdapat 3 kriteria perlu diambil kira bagi menentukan negara itu dikategorikan sebagai negara membangun atau sebaliknya, iaitu berpendapatan rendah, sumber manusia dan juga kelemahan ekonomi. Menurut M. Mackinnon tahun 2000 menyatakan bahawa negara-negara membangun berhadapan dengan ketidaksamarataan di dalam penyampaian perkhidmatan kesihatan. Kadar atau jumlah pesakit yang berjumpa dengan doktor ketika sakit juga adalah masih rendah dalam kalangan pesakit di negara-negara membangun. Victoria Fowler mengatakan aspek kesihatan turut berkait rapat dengan isu pencemaran air yang berlaku di kebanyakan negara-negara membangun, kerana isu pencemaran air merupakan satu masalah yang membahayakan keselamatan dan kesihatan ramai penduduknya. Di Malaysia, dalam pembentangan bajet rancangan Malaysia ke-11 telah menyatakan perkhidmatan kesihatan di negara Malaysia telah berhadapan dengan pelbagai cabaran dan kekangan memandangkan Malaysia turut tergolong dalam kalangan negara-negara membangun. Malaysia mempunyai sistem penyampaian perkhidmatan yang paling cekap dan berkualiti. Namun cabaran yang terpaksa dihadapi adalah seperti penjagaan kesihatan yang masih tidak mencukupi. Peruntukan sambat tahun semakin meningkat, tetapi masih tidak mencukupi baik di bandar ataupun di luar bandar. Okey, berdasarkan Rajah 1 ini, ia memaparkan kelima-lima aspek yang dinyatakan, iaitu perbelanjaan hospital, kemasukan ke ward, katil hospital, doktor dan penggunaan katil hospital. Ini menunjukkan bahawa sektor awam mengalami peratusan yang lebih tinggi berbanding dengan sektor swasta. Seterusnya membuktikan bahawa ramai pesakit di negara ini lebih memilih perkhidmatan kesihatan awam berbanding swasta. Ini disebabkan oleh harga perkhidmatan yang lebih berpatutan, kualiti penyampaian kesihatan yang sempurna dan lain-lain faktor yang telah menarik minat masyarakat yang lebih memilih perkhidmatan kesihatan awam berbanding dengan swasta. Okey, seterusnya implikasi negara membangun terhadap pertumbuhan ekonomi dan tahap kesihatan. Sesebuah negara tidak boleh dianggap maju sekiranya kemudahan dan pembangunan beberapa kumpulan rakyat masih tidak memuaskan. Dan penurunan pertumbuhan ekonomi Malaysia telah berlaku daripada 4.5% bagi tahun 2020 kepada 3.3% pada tahun 2021. Ini adalah laporan daripada Bank Dunia
sumber daripada sinar harian September 2021. Unjuran penurunan ini adalah disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang telah dilaksanakan di negara ini. Secara tidak langsung, ianya telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, pengiktirafan Malaysia sebagai sebuah negara membangun paling pesat di negara-negara Asia akan menjadikan pemangkin untuk Malaysia menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2050. Pembentangan bajet 2022, KDNK pada tahun 2022 adalah berada pada jajaran 5.5% hingga 6.5%. Ini menunjukkan kerajaan memandang serius kemaslahatan masyarakatnya. Bagi Rajai Batniji tahun 2014 telah membuat kajian, Arab Saudi merupakan sebuah negara yang berpendapatan tinggi dan ianya sepatutnya dicontohi kerana telah melakukan transformasi yang begitu drastik bermula dari tahun 2010. Terdapat juga cabaran dari aspek kesihatan yang muncul seperti corak penyakit dan profil penduduk, keperluan kesihatan serta teknologi dalam bidang perubatan yang sangat tinggi. Isu kemiskinan harus dibasmi kerana aspek pertumbuhan ekonomi sangat berkait rapat dengan sektor kesihatan di sesebuah negara. Ekonomi yang terjamin akan menyelesaikan banyak masalah, iaitu bekalan makanan yang tidak mencukupi dan dapat meningkatkan kualiti hidup penduduk. Okey, seterusnya ini adalah implikasi negara-negara membangun terhadap masalah kesihatan yang menyebabkan kepelbagaian penyakit dan penyebab kematian terhadap penduduknya. Terdapat 10 penyebab kematian tertinggi yang melanda di negara-negara membangun seperti yang dinyatakan di dalam slide ini. Iaitu pertama, penyakit jantung koronari. Penyakit jantung koronari ini ataupun CHD. Iaitu kematian akibat penyakit ini merupakan salah satu punca yang biasa berlaku di negara-negara membangun. Pada tahun 2015, CHD telah menyebabkan kira-kira sebanyak 7.4 juta kematian. Menerusi jumlah tersebut, dianggarkan sebanyak 3/4 berlaku di negara berpendapatan rendah dan sederhana. Secara ringkasnya, CHD ini merupakan penyakit yang berpunca daripada tabiat makanan yang buruk dan kurangnya aktiviti fizikal dan juga tabiat merokok dan sebagainya. Yang kedua, jangkitan pernafasan. Jangkitan pernafasan ini adalah seperti jangkitan radang paru-paru dan bronkiolitis. Penyakit ini adalah telah menyebabkan lebih daripada 1.5 juta kematian pada setiap tahun, yang mana sebanyak 42.0% daripadanya berlaku dalam kalangan negara membangun. Punca kepada penyakit ini salah satunya adalah amalan hidup yang buruk dan tidak sihat. Yang ketiga iaitu HIV ataupun AIDS. Pada tahun 2016, penyakit HIV atau AIDS ini telah menyebabkan kira-kira 1 juta kematian. Menurut artikel Business Insider, penyakit HIV atau AIDS telah menyebabkan punca kematian tertinggi di negara Afrika selama bertahun-tahun. Namun jumlah tersebut kelihatan menurun kini memandangkan terdapat usaha-usaha daripada pihak berkepentingan dengan memberikan pendidikan mengenai bagaimana hendak mencegah dan merawat penyakit tersebut. Yang keempat, kematian prakelahiran. Daripada jumlah sebanyak 133 juta bayi yang lahir setiap tahun, sebanyak 2.8 juta daripadanya didapati meninggal dunia pada minggu pertama selepas kelahiran. Kejadian ini dipanggil kematian prakelahiran yang merujuk
kepada kematian ibu atau anaknya semasa dan selepas proses kelahiran berlangsung. Sebenarnya kejadian ini boleh dielakkan dengan meningkatkan kualiti penjagaan kesihatan bagi wanita-wanita hamil, terutamanya sewaktu selepas bersalin. Yang kelima, penyakit strok. Penyakit strok ni kira-kira 5 juta orang didapati meninggal dunia akibat penyakit strok pada setiap tahun. Punca yang menyebabkan kejadian seperti ini adalah seperti merokok, tabiat pemakanan yang tidak sihat dan kurang melakukan aktiviti fizikal. Seterusnya yang keenam, penyakit cerit-berit. Menurut World Health Organization iaitu WHO, sebanyak kira-kira 525,000 orang kanak-kanak di bawah umur 5 tahun meninggal dunia akibat penyakit cerit-berit pada setiap tahun. Sebenarnya penyakit ini dapat dicegah dengan mengamalkan minum air yang bersih dan juga amalan pembersihan diri yang baik dan sempurna. Yang ketujuh, penyakit malaria. Ini dianggarkan sebanyak lebih daripada 1 juta orang yang meninggal akibat penyakit malaria pada setiap tahun. Negara Afrika merupakan negara tertinggi yang rakyatnya menghidapi penyakit ini. Golongan yang berisiko untuk diserang penyakit ini adalah kanak-kanak dan juga wanita hamil kerana golongan ini memiliki imuniti yang belum berkembang dan menurun. Yang ke-8, batuk kering. Sebanyak 1.7 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit batuk kering pada tahun 2016. Yang ke-9, kemalangan jalan raya. Dianggarkan sebanyak lebih daripada 1.25 juta orang meninggal dunia setiap tahun akibat kemalangan jalan raya yang mana 90% daripadanya berlaku di negara-negara berpendapatan rendah ataupun sederhana. Menurut WHO, punca kemalangan jalan raya ini berlaku adalah disebabkan kenderaan yang tidak selamat, penguatkuasaan undang-undang yang tidak mencukupi, memandu melebihi laju dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyakit sistem pernafasan yang kronik. Penyakit yang berkaitan dengan sistem pernafasan yang kronik iaitu Chronic Obstructive Pulmonary Disease iaitu COPD. WHO menganggarkan bahawa pada tahun 2015 sebanyak kira-kira 3.1 juta kematian disebabkan COPD yang mana sebanyak 90% daripadanya melibatkan penduduk di negara-negara berpendapatan rendah atau sederhana. Okey, seterusnya usaha negara-negara membangun dalam menghadapi krisis kesihatan. Yang pertama, menyediakan peluang pekerjaan. Perkara paling utama yang perlu ditekankan dalam dan memberi tumpuan dalam memastikan perubahan positif sesebuah negara adalah bermula daripada akar umbinya, iaitu ejen penggerak teratas seperti pihak kerajaan atau kepimpinan tertinggi di sesebuah negara. Dengan mengambil negara Malaysia sebagai contoh, pihak kerajaan perlulah menjadi peranan terpenting untuk meningkatkan pendapatan penduduk di samping menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan dan peluang ekonomi kepada penduduknya. Sudah tentu, apabila kadar pendapatan penduduk semakin tinggi, maka tahap kualiti kesihatan penduduk juga akan bertambah baik dan sempurna. Okey, yang kedua, memberi ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat. Aspek pendidikan perlu dititik beratkan dalam memberi ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat dan penduduk di negara-negara membangun berkenaan kepentingan menjaga kesihatan walaupun kekurangan fasiliti yang disediakan. Ini kerana aspek kesihatan juga berkait rapat dengan aspek kebersihan. Maka masyarakat boleh dididik dengan langkah awal untuk menjaga kebersihan diri dan kebersihan tempat tinggal masing-masing.
Yang ketiga, meningkatkan akses darjah ketersampaian fasiliti kesihatan. Ini supaya kesemua bentuk bantuan atau keperluan kesihatan yang disediakan oleh pihak berkepentingan dapat disampaikan kepada penerima dengan baik dan lancar. Dan yang terakhir, menjadikan Jerman sebagai negara contoh. Malaysia seharusnya mengambil negara Jerman sebagai contoh dan idola dalam aspek pembangunan negaranya. Ini kerana negara ini dilihat berjaya memajukan pertumbuhan negara dengan mampan. Berdasarkan World Bank Open Data 2021, Kerajaan Persekutuan Jerman telah membangunkan strategi data nasional untuk memastikan pertumbuhan ekonomi kekal mampan dan terus mencapai objektifnya. Kesimpulannya, bentuk komunikasi dan kerjasama yang baru diperlukan di semua peringkat untuk memastikan integrasi idea dan pandangan serta pengetahuan yang saksama bagi merumuskan tindakan yang sesuai untuk mengatasi ketidaksamaan penyaluran keperluan kesihatan dan meningkatkan kualiti kesihatan dan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir, aspek penyampaian kesihatan juga pasti akan dipertingkatkan ke tahap yang terbaik dan sempurna menjelang tahun 2050 dan pencapaian wawasan kemakmuran bersama 2030 yang mahukan negara terus maju dan membangun dapat direalisasikan dengan jayanya. Sekian pembentangan saya yang bertajuk isu kesihatan di negara-negara membangun. Sekian, terima kasih.